Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Kementerian telah mengenal pasti beberapa kaedah alternatif bagi menjamin kelestarian sumber air seperti pembinaan empangan, takungan air pinggiran sungai, empangan bawah tanah, penuaian air hujan dan lain-lain lagi. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini Kelantan sememangnya tidak mempunyai empangan bekalan air. Justru Kerajaan Persekutuan di bawah Rolling Plan ketiga RP3 RMK ke-12 pada tahun ini telah luluskan pembinaan TAPS ataupun takungan air pinggiran sungai Macang berkapasiti 500 juta liter sehari dengan peruntukan geran berjumlah 650 juta ringgit. Projek ini sebenarnya dalam peringkat perolehan dan mampu menyediakan sumber bekalan air mentah yang mencukupi untuk Kelantan khususnya di kawasan utara, dan ini merupakan daerah-daerah yang sangat memerlukan bekalan air yang tinggi, iaitu Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih sehingga tahun 2030. Projek ini penting untuk dilaksanakan bagi memastikan bekalan sumber air mentah yang sentiasa mencukupi dan tidak terjejas untuk kegunaan loji rawatan air yang terlibat terutamanya pada musim kemarau. Selain itu, langkah-langkah persediaan turut diambil oleh operator air setiap negeri untuk memantau kecukupan sumber bekalan air mentah meliputi aspek paras air sungai dan paras empangan bagi memastikan air mentah adalah mencukupi untuk agihan bekalan air kepada pengguna. Sekiranya berlaku krisis, pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) akan menyelaras bantuan sesama operator air negeri di dalam memberi bantuan teknikal dan juga lori-lori tangki ke negeri-negeri yang berkaitan selaras dengan memorandum persefahaman yang telah dimeterai bersama. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Terima kasih Menteri. Kita mengetahui bahawa pembinaan TAPS ini akan makan masa. Sekiranya ini tidak berjalan sebagaimana jadual, apakah pelan tindakan yang akan dibuat oleh pihak kementerian bagi memastikan ianya tidak berlaku krisis air? Itu yang pertama. Yang kedua, kita faham bahawa antara kerja ataupun bidang kuasa Nahrim adalah untuk mendidik rakyat tentang penggunaan air. Dan setakat ini kita nampak tentang sistem tuaian air hujan ini belum lagi jadi satu amalan dalam masyarakat. Jadi apakah tindakan yang akan dibuat oleh pihak kementerian berkenaan dengan pendidikan air dan juga perlindungan kepada kawasan-kawasan bencah bagi mengatasi krisis air? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Pertama sekali, sememangnya ada beberapa projek lain juga yang telah diluluskan oleh PAAB dan juga yang diusahakan oleh peringkat negeri untuk membantu meningkatkan bekalan air di negeri Kelantan. Dan kedua, tentang soal penuaian hujan sebagai satu alternatif, ini sememangnya satu perkara yang kita sedang lakukan secara besar-besaran, bukan saja untuk kegunaan air, bukan untuk minuman, iaitu memang yang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Malah Nahrim ada mempromosikan bekalan air untuk bekalan air hujan ataupun tuaian air hujan untuk minuman. Ini antara contoh yang telah dibuat oleh Nahrim di ibu pejabat mereka sendiri dan juga daripada kawasan Gunung Tahan. Tetapi perkara pokok juga, dan ini telah dibincangkan di Majlis Air Negara baru-baru ini, dan sebagaimana saya ada tegaskan, mendapat persetujuan daripada kerajaan-kerajaan negeri, daripada rentas parti, ialah keperluan untuk menyemak semula tarif air. Ya, jadi contohnya penuaian air hujan ini tidak dilihat sebagai menarik apabila lebih murah dirasakan untuk buka saja pipe air itu. Kalau di negara lain, misalnya kalau di Australia, malah pada kita sebenarnya ada dalam undang-undang kita tetapi rasanya tidak pernah dikuatkuasakan. Tapi kalau di Australia pada musim kemarau, menjadi satu jenayah untuk menggunakan treated water untuk mencuci kereta. Ya, menggunakan air di rumah itu tidak boleh, sebab itu sepatutnya digunakan untuk minuman. Jadi sebab itu tarif kita adalah terlalu rendah dan semua saya tengok kebanyakan kerajaan-kerajaan negeri bersetuju, dan kita akan bawa kertas
mekanisme penetapan tarif ataupun tarif setting mechanism ini dan juga ICPT untuk air ke jemaah menteri sebelum hujung tahun dengan harapan untuk kita benarkan penetapan tarif-tarif baru bagi kerajaan-kerajaan negeri menjelang tahun 2024 tahun baru ini. Yang Berhormat Batu Pahat. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Mohon Menteri menyatakan rancangan jangka panjang kerajaan untuk meningkatkan kapasiti penghasilan air terawat dan memastikan kadar kecukupan bekalan air Water Self-Sufficiency WSS di negeri Johor, terutamanya bagi kawasan yang pusat membangun seperti Batu Pahat dan Johor Bahru. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Batu Pahat yang prihatin tentang keperluan air di negeri Johor. Untuk makluman, Kerajaan Negeri Johor sememangnya sentiasa komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua pengguna dan keprihatinan ini telah diterjemahkan dengan tindakan proaktif dengan mengenal pasti permasalahan yang berlaku dan juga yang dijangka akan berlaku pada masa hadapan, terutamanya bagi kawasan Johor Bahru yang pesat membangun. Selain daripada keperluan penduduk yang sememangnya utama bila banyaknya bercambah data center, dia bukan sahaja intensif tenaga tetapi dia juga intensif air. Jadi itu memerlukan bekalan air yang baik. Untuk itu pelbagai inisiatif jangka masa pendek dan juga panjang sedang dan akan dilaksanakan. Antaranya memastikan kapasiti margin bekalan air berada pada paras positif. Untuk rekod kapasiti pengeluaran semasa, kalau kita lihat data pada September tahun ini ialah sebanyak 2,170.16 juta liter sehari, manakala purata pengeluaran pada tahun ini ialah 1,934 juta liter sehari. Jadi margin bekalan air di negeri Johor adalah sebanyak 10.86%. Pihak Renhill SAJ sebagai operator air juga telah memberikan komitmen yang tinggi untuk memastikan kapasiti margin simpanan pada kadar minimal 15% bagaimana yang ditetapkan oleh SPAN. Dan rancangan jangka masa panjang yang sedang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran kawasan Johor Bahru adalah dengan pembangunan loji rawatan air baru, termasuk loji rawatan Sultan Iskandar 2 Fasa 1 dengan 160 juta liter sehari, loji rawatan Sultan Iskandar 2 Fasa 2 160 juta liter sehari yang masing-masing dijangka siap pada suku pertama 2024 dan suku ketiga 2026. Selain itu, loji rawatan air pakej Semanga 50 juta liter sehari dijangka siap pada 2024. Sekiranya kita dapat laksanakan inisiatif-inisiatif ini sepenuhnya, kadar kecukupan bekalan air di negeri Johor dijangka mencukupi untuk mengimbangi kepesatan pembangunan di negeri tersebut. Terima kasih. Baik, berikutnya dipersilakan